Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Lagi sekali kita bertemu untuk berbicara tentang satu topik yang agak menarik, sebab ini bukan cuma untuk perempuan sahaja. Hari ini kita nak cerita tentang penyakit yang boleh berlaku antara lelaki dan wanita. Okey, bahkan lelaki ada lebih sikit. Saya akan bagi tahu beberapa kali ganda. Penyakit yang saya nak cerita malam ni adalah penyakit yang agak patut anda pay attention, sebab dia seluruh dunia dia nombor 3 killer dalam semua kanser. Dia nombor 3. Okey, nanti kita cerita bagi mereka yang atas pada umur 45-50 terutama sekali akan lebih berminat nak dengar, sebab kalau dah lama sangat ada gejala-gejala yang saya akan bagi hampir 10 gejala yang saya akan bagi, petanda-petanda macam mana nak kenal pasti bahawa anda tu tidak sampai bermasalah kena cancer of the stomach, maksudnya gastric cancer ataupun kanser perut. Okey, orang Indonesia kata mungkin kanker lambung, ya, betul tak? Okey, ibu-ibu dan bapa-bapa dari Indonesia tu boleh juga ikut. Yang penting ialah you make sure apabila ada 3 daripada 10 yang saya cerita nanti, 3 daripada 10, you kena buka mata, minda dan cuba buat strategi macam mana nak betulkan keadaan, dan pastikan doktor dapat bagi penjelasan ataupun confirm sama ada kanser atau tidak. Okay, so ladies and gentlemen, let's talk about cancer of the stomach. Okay, stomach cancer is very popular all over the world, sampaikan dia diiktiraf sebagai number 3 killer among all the cancers. Of course, kanser lain tu seperti cancer of the lung, cancer of, kalau perempuan tu breast kan, kalau lelaki tu cancer of the prostate, cancer of colon kan. Tapi ini top 5 cancer. So, sebelum kita sambung, boleh tak kita tengok sedikit anatomi supaya bila saya cakap ataupun kita bicara tentang kat mana position dia kena nanti, dan kenapa setengah tu muntah, setengah tu sampai berak darah dan sebagainya itu, nanti saya cerita, you boleh senang faham lah. Okay, ini secara tuan-tuan sekalian, ini adalah lebih kurang you punya design stomach you. Stomach tu berbentuk J shape. Okay, J, tahu J kan? Okay, Johor. Okay, right. Dia ada atas ni daripada esophagus, okey, makanan masuk daripada mulut kita turun. Kat sini yang dipanggil ada sphincter, okey. Nah, esophageal sphincter ni yang orang pernah dengar cerita acid reflux, pernah dengar tak ada GERD dan sebagainya. Asid daripada stomach ni akan naik ke atas kat sini, faham? Okey, tapi dari sudut berapa ramai yang kena kanser, nanti saya cerita. Ini dipanggil bahagian esophageal gastroesophageal junction. Dia punya sempadan dia. Yang ini dipanggil fundus. Fundus tu maksudnya bahagian atas dia ni, okey. Yang ni dipanggil body dia. Tapi nanti kalau saya kata bahagian ni bahagian bawah, lower stomach punya area ni, sebab yang ni yang paling banyak yang kena kat sini, okey. Alright, so bergantung. Kalau dia kena bahagian bawah, ini dia, okey. Kalau dia kena bahagian atas, kat sini, okey. So kalau saya kata atas, ni kawasan dia, ni bawah. Okey, yang paling banyak kawasan ni, okey, kawasan bawah ni. Dan yang cantiknya ialah anda kena faham, setiap daripada lining yang you tengok dalam perut you ni, okey, setiap daripada dia punya lapisan ni, dia cuma satu layer je tau. Tetapi dalam satu layer ni pun dia ada macam-macam dalamnya, sehingga kan kalau saya tunjuk, Tuhan membuatkan stomach lining ni supaya dia boleh tahan asid yang 2.53 pH dia kan. Begitu acidic sekali, macam mana dia boleh tahan, tak tembus, tak pecah, tak habis relai semua kan. Sebab dia ada 4 layer. 1, 2, 3, 4. Ni, you nampak line ni. Kalau saya potong ni, saya ambil besarkan, dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang keempat ni, yang masuk terus ke bahagian permukaan stomach you ni, dia sendiri ada 3 lagi layer. Masya Allah, kalau you fikir-fikirkan, Tuhan menjadikan sesuatu berfungsinya, setiap satu organ yang Tuhan jadikan tu, Masya Allah. Sebab itulah saya setiap kali minat sangat nak belajar ni, bukan saja dari segi untuk memperbaiki keadaan dan diri saya sendiri, tapi untuk berkongsi dengan you. Tapi di ujung-ujungnya, sambil you dengar saya punya cerita ni, kita tetap kena sujud pada Allah SWT. Sebab apa? You tak akan boleh fikir macam mana Tuhan boleh
design, sebab itulah dia maha mengetahui, faham tak? Macam mana dia boleh buat sampai 2 ke 3 ke 4 layer. Macam mana dia buat layer kat dalam bahagian stomach dalam tu. Kalau kita letak gigi kita, kita letak tulang kita, reput, habis relai, hancur. Tapi perut kita sampai hari ni, kalau you dah umur 60 tahun atau 50 tahun ataupun baru 30 tahun, dah 30 tahun, 60 tahun, dia dah proses dengan asid yang 2.53. Wow, kalau you fikir-fikir, dahsyat lah kan. Jadi itulah keunikan dan keajaiban apa yang Tuhan jadikan. Apa yang berlaku dalam stomach kita sehinggakan kita boleh dapat kanser, kan? Apa dia yang dinamakan stomach cancer? Okey, boleh? Okey, stomach cancer adalah merupakan seperti mana kanser-kanser lain, apabila sel di dalam stomach itu dah mula tak dengar cakap. Okey, bila dia tak dengar cakap, saya kata apa yang berlaku? Instead of 1 kali 2, 2 kali jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, tak. Dia tak ikut macam tu. Dan bila sampai waktunya, kalau yang sel-sel biasa, kalau macam stomach lining ni, katakan beberapa hari dia kena ganti. Setiap kali dia ganti kan. Cepat dia kena ganti. Sebab stomach ni very aktif. Sebab kita makan hari-hari, betul tak? So, sama juga kulit semua ni, dia cepat ganti. Maka, kalau you tengok dari sudut penggantian tu, sel-sel tu semua cukup cantik dah dibuat oleh Tuhan. Jadi kenapa pula dia boleh sampai jadi kanser? Sebab nanti dia tak mau dengar dia punya ratio tu. Dia dah jadi 1 tak jadi 2, kadang-kadang 1 jadi 4 tak apa juga, jadi sampai angka-angka yang ganjil sampai 12, sampai 13, sampai 17, lepas tu 17 jadi katakan 28. Dia huru-hara, dia tak ikut dia punya perintah lagi dah. Dan sel biasa bila sampai waktunya mati, dia mati. Dia akur, dia terima, dia reda. Tapi sel kanser tak reda. Dia kata, aku tak mau dengar cakap engkau sebab ada sesuatu yang dah berlaku dah beberapa tahun. Aku sebenarnya dah bagi warning pada kamu, tapi kamu tak dengar juga. Macam Tuhan jugalah, dia dah bagi warning-warning kat kita, dan kadang kita tak dengar juga. Itu yang dari sudut gaya hidup ataupun cara pemakanan ataupun expose kepada bahan toksik. Tetapi ada juga orang yang baik macam malaikat, Tuhan nak bagi dugaannya, dia boleh juga keluar stomach cancer ataupun kanser-kanser lain. Boleh? Alright, so dah faham. Satu daripada masalah stomach cancer ni, kalau saya cerita, you jangan pula nak jadi gerun kan. Kanser mana pun kita tetap gerun, tapi stomach ni sebab diiktiraf sebagai juga poor prognosis. Tahu poor prognosis tak? Maksudnya tak mudah baik ataupun tak senang kita sembuhkan dia. Sebab dia punya success rate, kalau siapa yang dah kena kanser, sebab kenapa dia poor prognosis, kenapa dia susah nak dibaiki ialah sebab selalunya bila jumpa dia dah peringkat apa? Peringkat dah advance. Dan mungkin you dah faham sejak ada cerita 2-3 kanser yang berada di kawasan abdomen ni kan. Kalau dia duduk kawasan yang ada ruang besar, faham tak, tempat dia boleh berkembang, maka dia berkembang dahulu. Stage 1, stage 2 selalunya tak jumpa. Kan, kalau terasa pun saya kata apa, dia dah mengganggu tempat-tempat yang dia tak patut ada, especially dia dah pergi metastasis ataupun dia dah pergi tekan urat-urat belakang atau tulang-tulang tu, you akan rasa bisa-bisa. You complain kadang-kadang pasal lain. Itu pun nanti saya nak cerita hari ni. So, sebab itulah kanser stomach antara kanser yang semacam juga liver semua ni kan, dia lambat baru dia nak tunjuk. Itu menyebabkan dia jadi susah nak baik, dan success rate, kejayaan untuk merawat, menyembuhkan orang sakit kanser stomach adalah cuma lebih kurang daripada 10%. Boleh faham tu? Minta maaf saya cakap ni bukan apa-apa, sebab memang itu statistik. 90% daripada yang kena stomach cancer dan yang dah lambat, kalau yang awal tak apa, yang dah lambat selalunya dia gagal. Namun itu cerita sains. Tapi cerita yang saya nak bagi semangat pada anda sekarang ni ialah stage apa pun kita tetap kena lawan dan cari dia punya penawar dia. Okey, ingat, kita tak cerita pasal ubat, kita cerita pasal penawar. Macam mana nak sembuhkan dia secara alami, dan kalau boleh nak combine dengan doktor pun tak ada masalah. Mau tak mau ialah lelaki lebih daripada wanita by 2 times. That means lelaki ada 2 kali ganda
peluang untuk kena berbanding dengan wanita. Memang adil lah. Tuhan tu dia bagi penyakit pun maha adil. Sampai bagi penyakit pun adil. Okey, engkau perempuan ambil lebih kepada penyakit-penyakit seperti breast cancer, ovary, uterus kan, cervix semua kan. Orang lelaki engkau ambil yang lain pula. Aku bagi engkau prostate, okey, tak jaga ke, engkau ambil dulu, lepas tu campur tolak, datang balik kepada cancer of the stomach ni, orang lelaki lebih. Baik. Therefore, kita kena tengok umur peringkat, saya kata tadi berapa, atas daripada 45-50. So kalau you dah lama sangat duk komplain gastrik, lepas tu doktor pula kata you ada H. pylori. Pernah dengar H. pylori? Kadang-kadang you dah pergi periksa, dah makan ubat Gaviscon ke, ubat anti-acid tu sampai dah berliter-liter dah. Betul tak? Tak baik-baik juga. Ambil Nexium lah, ambil, you tahu kan ubat-ubat ni, you tahu nama kan. Lepas tu baik sekejap, tak baik sekejap. Lepas tu dia jadi kronik. Lepas tu doktor skop pula tu tengok-tengok ada, dia ambil biopsi sedikit ke, lepas tu dia ambil swab ke apa, tengok-tengok kata tinggi H. pylori. So ramai orang menyalahkan bakteria Helicobacter pylori ni. Memang ada kajian link dia, okey, mengkaitkan H. pylori. Siapa yang terlalu lama tak baik-baik juga bagi antibiotik pun masih lagi sakit, mungkin itu ada kaitannya ke arah membawa penyakit cancer of the stomach, okey, kanser perut ni, okey. Tapi tak semestinya, sebab bakteria sebenarnya ada kerja dia sendiri. Jangan you nak salahkan H. pylori sahaja. Bagi saya, apa saja yang Tuhan bagi, sampaikan bakteria pun Tuhan bagi kat kita, adalah teman sejati kita. Kalau you salah jaga dia, dia yang sebenarnya daripada bakteria baik boleh jadi bakteria jahat. Is that clear? So saya bagi senario. Kalau contoh saya cerita kat you, si Farid ni kata nama samaran, okey. Umur 58 tahun dia datang jumpa saya, katakan dah 5-6 bulan dah. Mula sakit-sakit perut, dia kata lepas tu dia jumpa ni dah sakit ni macam bukan sakit-sakit saja. Mula-mula macam mengganggu saja, tapi sekarang bukan mengganggu, memang sakit betul sampai tak boleh berfungsi seperti biasa. Okey. Kalau sakit di dalam perut ataupun bahagian ulu hati, semacam sakit heartburn, tahu tak sakit ulu hati ni, macam gastrik juga tu, yang lebih daripada dal, dia rasa tak apa teruk, sampaikan dah, saya kata tadi, sampai nak kena ambil MC pun kalau kerja. Itu satu. Okey, mungkin kalau yang ambil antacid pun dah tak, mula dulu boleh, sekarang dah tak efektif lagi dah. Jadi you tengok senario pertama. Senario kedua, katakan you ambil seorang lagi yang umur 52 ni, umur dia nak masuk 52, dia dah mula lebih teruk daripada dulu. Semula-mula dia rasa tak sedap aja badan dia, ataupun perut dia kembung-kembung je. Sekarang dia dah mula muntah dan dia selalu loya. Macam mana tu? Ini apa lagi, bukan nak pregnant apa dah, 52 tahun, tahu tak? So kena check. So tiba masanya saya cerita pada you apa lagi yang gejala-gejala yang dia boleh terampilan dia tu. Nombor satu, yang paling utama, dengar dan copy nota, abdominal pain. Sakit hampir 60 hingga 90% daripada stomach cancer dia membawa, bila lambat ke cepat dia jumpa pun, dia punya komplain rajin-rajinnya ialah sakit. Dan sakitnya selalu orang kata sakit perut. Memanglah dia stomach cancer kan. Okey, dan kadang-kadang dia rasa macam pencernaan dia tak ada makan, dan selalu dia confused dengan gastritis. So kalau gastritis sampai dah dekat 10, 12, 15 tahun ni, I rasa you kena buat pemeriksaan yang lebih rapi. Dan dia lama-kelamaan dia lebih fokus kepada bahagian epigastric, bahagian dada, papan dada kita, sternum tu, bawah tu ada lekuk ke dalam kan. That is called, orang Melayu kata ulu hati lah kan, bawah tu. Rasa kat situ macam senak je, sakit je, pedih je, memang sampai ganggu tidur pun. Nombor satu. Nombor dua, you kalau sakit tu you tak tahu kat mana, tapi kan tadi saya tunjuk gambar kan, kalau dia atas kat sini, kalau dia kena kawasan atas, okey, lebih dekat kepada esophagus punya pintu tu, okey, yang itu you senang dapat apa orang panggil macam GERD juga.
Bukan saya kata ni orang kena GERD nanti malam ni tak boleh tidur pula. Saya ni risau juga sebab ramai fobia ni. Faham apa tak? Hipokondriak. Dia takut. Sikit je dia pergi cek. Yang tu kalau you dengar cerita I malam ni mesti you tak boleh tidur pula. But don't. Ramai GERD tetap GERD juga. Betulkan GERD tu dulu. Tetapi kalau you selalu sangat sakit tu lebih teruk daripada apa tu yang doktor pun sampai dah tak apa nak bagi ubat pun dah tak tahu, yang tu you kena check. Pasal apa? GERD tu bukan GERD biasa lagi dah, ataupun yang acid reflux tu kan, memang ada kaitan. Pasal apa? Bila ada blok ke atas ni, katakan kawasan ni you bengkak kan, dia datang daripada kawasan ni sebenarnya, okey, tapi dia boleh merebak sikit-sikit, dia bengkak dan dia tumbuh besar, dia mula nak blok kawasan ni, betul tak? Bila dia nak blok kawasan ni, ingat tak? Okey, maka makanan nak masuk pun you rasa tak boleh. Sebab apa? Dia rasa macam stuck. You rasa macam lekat. Makan tu macam ada benda yang block. Ini kalau you feel the food is like stuck, you rasa makan tu macam melekat atau terlekat, okay, you selalu kena minum air. Itu antara petanda kedua. Petanda ketiga ialah bila dia kat bawah pula. Kalau dia menyerang bahagian bawah ataupun dia bermula sakitnya bahagian sini, okey, bahagian bawah, dia kan melekat bahagian pintu nak keluar pula, nak turun ke dalam you punya small intestine kan. Sebelum dia nak masuk tu, katakan kanser you tumbuh kat bahagian kawasan tu dan makanan yang telah diproses oleh stomach you nak keluar tak boleh. Yang ni lagi satu sangkut traffic jam pula. Lepas tu dia nak patah balik. Yang ni you akan ada satu signal bila body kita ni sensitif. Kalau sesuatu berlaku yang tidak natural, dia akan ada nerve dia, saraf dia naik terus ke kepala, dan kepala tu ada dia panggil reflex center, reflex untuk membantu supaya you tak bermasalah. Kalau sangkut, dia mesti nak tendang keluar. Sebab tu bila you ambil bahan-bahan yang tak betul, kadang-kadang kan you salah telan atau tercepat telan sebagainya, kadang-kadang you batuk balik. Pasal apa? Dia masuk ke kawasan paru-paru. Makanan tak sepatutnya masuk ke paru-paru kan. Jadi apa jadi? Dia batuk keluar sampai you berair mata tu. Faham tak? Itu dia panggil reflex. Jadi dalam perut kita pun ada signal yang sampai kat kepala kita, dia tendang balik bagi signal kat bahagian bawah tadi tu, stomach kita tu, dia kata keluar balik, tendang balik apa jadi? Dia tolak semua ke atas. You rasa mula-mula mungkin nausea tu loya. Lepas tu you jadi macam you jadi muntah habis lah. Itu yang you sampai keluar hijau dan sebagainya tu kan, faham tak? Jadi kadang-kadang sampai kalau lah dah kanser tu dah makan you punya, kan lining dia cuma satu tadi, yang saya tunjuk tadi kan, yang ada 7 layer, tapi yang ujung tu tinggal sekeping je dia punya lapisan tu. Kalau dia masuk kat bawah sekeping tu, lepas tu dah ada blood vessel. Kalau dia berdarah kat situ, itu yang kadang-kadang sampai muntah pun ada darah juga. Kalau daripada yang stomach ke atas, okey, upper gastrointestinal tract ni, belah atas ni, daripada stomach ke atas, dia punya darah merah. Tetapi kalau dia tak terblok, faham tak, you masih ada kanser juga. Lepas tu you sampai kat bawah tu, kalau perdarahan dah berlaku, bila you buang air besar warnanya hitam, okey, ataupun dalam bahasa sains dia panggil melina. Nama sedap melina, tapi sebenarnya bukan elok tu. Dia jadi gelap macam you ambil iron pill, okey. Najis you jadi gelap, berarti you dah ada darah dalam tu. Kena check betul-betul, okey. So itu nombor 3. Nombor 4 ialah you senang kenyang. Kan saya kata kalau kes-kes stomach cancer ataupun usus ni semua ni, kalau apa yang mengganggu dia punya pergerakan, dia akan senang rasa kenyang. Boleh faham? Stomach cancer ni ataupun kanser yang mengganggu pergerakan makanan kita, herannya you memang tahu cara you makan sebenarnya macam tu, memang selalu tak kenyang, tapi you rasa kenyang. Bahkan bukan rasa kenyang aja, dia bagi signal kat perut tu, ada banyak lagi saraf lain yang mengatakan dah kenyang dan tak lalu makan. Bila kenyang lebih cepat, dulu setengah
pinggan rasa dah kenyang, sekarang suku pinggan pun dah rasa kenyang, dan you rasa tak ada selera. I think you kena check betul-betul. Faham? Dan dari sudut itulah you datang nombor 5. Masalahnya ialah you akan lose weight tanpa planning. You bukan nak plan nak kurus, tetapi you kurus dan bukan kurus 1-2 kilo. Kadang-kadang lebih daripada 5-6 kilo dalam masa 2-3 bulan aja. Dan memang orang tegur. Dan bukan orang tegur, you pakai seluar pun dah tali pinggang dah berapa lubang dah, you kecil-kecilkan pun dah londeh habis. Okay, so make sure you check betul-betul bila dah sampai peringkat macam tu. Okay, berat badan pun jatuh. Baik, seterusnya saya kata tadi, bila you ada perdarahan yang dah berlaku, bila lining tu dah pecah kan, dia makan sampai ke urat pembuluh darah pun, maka you akan ada masalah anemia. Pernah dengar anemia? Maksudnya you tak cukup, yalah, walaupun dia turun katakan satu hari 200 mil, 100 mil, you tak sedar pun. Especially yang turun ke bawah. Kalau turun atas, you memang panik kan, sebab nampak walaupun 5 mil. Tapi bila dia masuk dengan najis, dan you tak perasan, kadang-kadang you tak tengok pun apa berlaku kan. Mana kita tengok selalu kan. Tetapi body you complain dengan letih lesu. Anemia selalunya jadi pucat. Maka yang ni memang kes-kes yang agak cepat you kena pergi jumpa. Saya dah kata, cancer of the stomach sebab dia jumpa dah terlewat selalunya. Tapi kalau you endah tak endah pula, lagi susah kita nak jaga you. Okey lagi, itu bila dia tidak keluar daripada kawasan stomach. Apabila dia dah sampai peringkat stage 3, terutama sekali dia dah pecah lining stomach pun sampai dia pergi ke kawasan yang berdekatan. Kalau dia cuma pergi ke depan atau kawasan peritoneum. Peritoneum ni maksudnya kawasan stomach kita lah ni kan. Bawah sini kan dia panggil peritoneum ni, abdomen tu. Dia punya lapisan tu kalau diganggu, dia boleh lekat kat mana-mana pun. Macam dia macam penyidai pula, dia pergi sana, dia sidai katakan dekat dengan pankreas, kacau pankreas. Dia pergi gantung ke bahagian liver pula jadi masalah. Dan kadang-kadang saya kata tak nampak stomach punya problem, nampak macam jaundice pula, nampak macam you ada masalah gatal-gatal kulit kan. Orang yang liver problem tu lagi banyak masalah dia kan. Tapi bila dah sampai kuning mata semua tu, amat bahaya. Dan pula kalau dia pergi ke bahagian sangkut banyak tempat, dia boleh ikut dua jalan kan, satu jalan darah, satu jalan lymphatic, satu jalan circulation kan. Dua sungai kita ni sentiasa mengalir. So dia boleh pergi kat mana sajalah. Tapi sebabkan peritoneum tu dekat dan luas, dia boleh sangkut sampaikan satu stomach ni boleh jadi inflame. You akan sakit the whole stomach. Bukan stomach lagi dah. Satu abdomen. Stomach dalam abdomen kan. Abdomen tu lebih luas. So dia boleh rasa memang kena masuk hospital lah, cerita macam ni kan. Liver pun sakit kadang-kadang, dan kadang-kadang dia tekan sampai ke belakang, sakit belakang macam nak patah pinggang pun ada. Okey, dan saya selalu kata kalau you punya pusat dah terbalik, dan warna dia dah mula bertukar jadi licin, macam ada buah timbul kat situ. Saya rasa nama dia pun cantik, namanya Sister of Mary Joseph. Ini bahasa medical, orang yang jumpa benda tu dia bagi nama macam tu, kita doktor ikut je lah. Tapi nama tak mustahak. You tengok dia keluar macam tu, ni lepas tu dia terbalik macam tu kan. Kita punya pusat confirm penyakit apa kita tak tahu lagi, kena doktor confirmkan. Dan kalau dia pergi sampai ke bahagian beredar ke otak pula, dia boleh pergi mana-mana. Maklumlah lymphatic dan circulation ni kalau sampai ke otak, mulalah setengah orang tu terus presentasinya sampai sawan, sampai jadi migraine yang muntah, sampai pening kepala sebagainya. Tak pasal-pasal, faham tak? Okey lah, kalau dia pergi ke paru-paru, biasalah patah balik. Jadi secondary kat paru-paru pula, asal daripada stomach sampai kat paru-paru, macam paru-paru punya kanser pula kan. Batuk darah, dyspnea, tak boleh bernafas, you ada batuk tak berhenti-henti. Itu kawasan yang mana dia suka dia pergi. Tetapi kalau dia pergi kat lymphatic, tahu lymphatic? Lymphatic tu
inilah saluran limfa yang sampai ke lymph node gelenjar-gelenjar kita tu, maka dia pergi dulu lymph node dekat-dekat. Sebab tu kalau doktor buat staging, kalau dia tengok ada lymph node yang dah terlibat, dia dah kata ni stage 3 something, macam tu kan. Lepas tu kalau dia pergi ke kawasan yang pankreas, saya dah kata tadi, cuma kalau dia ikut jalan lymph nodes ni, kadang-kadang dia tak berapa menyakitkan sangat. Maksudnya you tak nampak dan you tak sakit sangat, sebab dia pergi ke stesen polis kita, army kita tu, dia cuma duduk, dia orang kata apa, standby sekejap kat situ, faham tak? Tapi kalau lama-lama dia menekan juga kawasan yang dekat dengan lymph node tu pun terasa bengkak juga kan. Dan last kali saya kata dia boleh sampai kat mana-mana pun yang you tak sedar. Okey, tahu-tahu sampai ke kulit pun ada, tapi jaranglah. Selalunya dia suka pergi ke organ-organ yang berdekatan dahulu. Baik, cukup. Saya cuma nak bagi sekarang apa yang doktor boleh buat. Selalunya mereka akan pergi sampaikan dah periksa semua, dengar cerita you elok-elok, pastikan you cerita tu doktor dengar elok-elok. Kalau tidak nanti siap asyik bagi ubat gastrik je, asyik bagi ubat hilangkan kembung dan sebagainya. Saya tak nak. Saya nak you betulkan, dengar cerita betul-betul supaya dia boleh sekurang-kurangnya kalau dah agak bunyi macam saya cerita malam ni, dia mesti buat appointment nak scope you cepat-cepat. Sebab scope merupakan yang paling terdekat dan paling accurate. Maksudnya lebih tepat. Sebab apa? Satu, melalui mata boleh nampak. Nombor dua, zaman moden ni dah ada spesialis yang boleh buat, dia panggil endoskop ultrasound. Dia masuk skop tu, di hujung skop tu ada ultrasound lagi. Jadi dia boleh tengok lapisan. Kalau tengok mata kasar cuma lapisan atas. Bila dia ultrasound, dia boleh tengok lapisan bawah sekali. Faham tak? Ini cantik. So kalau doktor kata okey, saya tak nampak apa, alhamdulillah. Okey. Tapi dia pening kepala pula. You dah komplain macam memang dah ada ketumbuhan 5-6 cm, tapi you tak ada apa pula. Pun dia pening kepala kan. Tapi apa pun doktor akan buat CT scan, nanti dia tengok kawasan lain pula. Kan saya kata tadi, kadang-kadang dia akan scan seluruh badan you nak pastikan you tidak ada metastasis yang dah stage 4. Sebab ramai sangat stomach cancer, selalunya stage 3, stage 4 baru dia tunjuk. So doktor boleh buat apa? Selalunya kalau yang awal tu dia boleh operate dahulu. Kadang-kadang kalau stage 1, insya-Allah lah masih lagi stage 2 ke, masih tak pecah keluar, so dia boleh operate dan kadang-kadang clear. Tapi kadang-kadang sampai stomach you pun kena buang semua. Dah ada ramai orang yang stomach cancer yang terpaksa dibuang stomachnya. Faham tak? Jadi kita kena sambung balik atau buat sesuatu ataupun macam mana. Bayangkan tak ada lagi stomach dalam hidup kita. Sebab tu bila dengar cerita saya ni, jangan dengar saja nak dengar ni dengan penuh iktibar, dengan semangat nak jaga diri, barulah dapat manfaat yang terbaik. Maka you barulah nak dengar cakap apa nak buat. Sebab ni semua dah konsep potong aja ataupun kemoterapi saja. Kalau dah tak boleh kontrol, dia pergi ke mana kita tak tahu, apa lagi kita buat? Bom satu badan. Kan kemoterapi tu konsepnya bom lah. Potong tu maksudnya kita cantas dia. Tak baik juga lagi apa kemoterapi, lepas tu ada satu lagi radiation kalau perlu. Tapi stomach cancer jarang dia bagi radiation sebab banyak sangat kawasan tu yang berdekatan. Yang penting sekarang ni dah ada immunoterapi dan targeted therapy. Yang ni lebih popular. Target maksudnya dia orang cari khas untuk cancer of the stomach saja, dah ada. Ada dia punya kesan yang bagus, tapi masih lagi banyak lagi orang yang terlepas, tak boleh kontrol. Dua sebab pun. Satu, memang cancer of the stomach ni memang kasar. Nombor dua, dia mahal gila. Okay? So apa yang kita boleh buat selain daripada kerjasama dengan doktor tadi? Kita mula daripada sekarang dengar cerita saya ni, rapat dengan bahan-bahan herba yang natural yang hari-hari kita boleh cari. Kalau you check balik lecture saya yang lepas-lepas, saya ada buat cerita tentang kanser yang general dan makanan-makanan kanser yang boleh kita amalkan sekarang. Ni bagi mereka yang belum kena. Kalau yang dah kena, saya kata kena pergi jumpa doktor dan sambil ikut doktor punya rawatan tu, ikut juga yang saya cerita ni. Sebab apa? You tak boleh lepas badan you dengan racun saja, dengan tembak saja, dengan x-ray ataupun dengan radiation ataupun dengan lain-lain. Selagi mana
masalah you tak selesai. Saya belum dan tak sempat cerita hari ni tentang masalah stres you, masalah makanan you, masalah apa lagi yang dah masuk dalam perut you, ada toksik tak, ataupun sekarang masih tengah duk makan lagi hormon yang tak betul, makanan yang penuh dengan antibiotik, Masya Allah, habis you punya bakteria baik dalam perut you pun dah tak ada, dalam intestine pun dah tak ada, siapa nak bantu lagi? So you mau tak mau sekarang kena cepat. Saya selalu galakkan you all ambil garlic. Ingat tak garlic? Garlic is very famous untuk lawan kanser-kanser, terutama sekali kanser stomach, well known garlic ni, okey. Ada lagi yang well known kalau di India tu nama amla. Pernah dengar amla? Buah amla ni. Ada lagi untuk stomach lah. Tapi apapun yang saya kata untuk kanser boleh diguna pakai. Ada 5 koktail yang saya dah buat lecture. So you belajar, you amalkan 5 koktail tu, sebab kalau you dah kena kanser, yang tu wajib. Kalau you tak kena kanser, yang tu dipanggil optional. Yang ni lah yang saya duk cerita malam ni. Garlic, buah amla tu, lepas tu green tea, turmeric, ginger. Turmeric tu kunyit, ginger tu halia. Amalkan buat teh. Dan sekarang ni saya dah suruh you ambil D&D Gayo Coffee yang dibuat khas untuk saya. Saya share pada you. Kalau you sudi tak apa, no problem. And I don't mind pun, sebab takkanlah you semua kena ikut saya kan. Tapi saya minum kopi sebab saya tahu saya nak jaga liver saya. Coffee is meant more for my liver. Okey, memang dia ada untuk endometrium dan dia ada untuk prostate. Bagus kopi-kopi yang jenis Gayo Coffee ni. So D&D Gayo Coffee is my recommendation to you. Garlic bila-bila masa you boleh. Bahkan gigit biasa pun tak apa, campur pula dengan honey. Amalkan honey pula. Dan satu lagi yang saya tahu terdekat ialah, saya dah cakap tadi kan, bila pakai kunyit kena pakai black pepper sedikit. Okey, sedikit je. 1/5, 1/6 pun tak apa, daripada jumlah kunyit yang you buat teh ataupun you tabur dalam makanan you. Ingat? Okey, dan last kali yang saya buat diri untuk saya dah dibuat kajian, omega 3 bagus untuk mempertahankan supaya tak kena stomach cancer ataupun inflamasi dalam stomach kita. Okey. So omega 3 saya memang you tahu kan, saya pakai saya pakai, anda tahu kan, kalau tak salah saya, anda semua yang dah biasa dengan tak malu, saya tak segan lah nak cerita Sacha Inchi Oil yang saya import sendiri, namanya RX369. 1-2 sachet satu hari untuk mempertahankan. Kalau you dah kena, make sure you ambil at least 2 pagi 2 malam. Jangan malu, kalau boleh 3 terus, okey. Dan tutup cerita dengan, kalau siapa yang tak lupa kepada Fiber Up ni, you are quite smart. Sebab apa? You berkawan dengan you punya biotik. Biotik tu maksudnya you punya bakteria. Okey. So saya pakai Saya pakai Fiber Up. Okey. Cukup. Sebab semua yang saya recommend pada you memang saya sendiri amalkan, dan saya tahu kenapa saya perlu buat ni semua. Mungkin anda rasa anda tak perlu sebab anda belum faham apa maksud kemo, apa maksud panasnya badan bila kena wire kita, vein kita tu dah terbakar. Anda belum faham maksudnya muntah 3 hari 3 malam tak berhenti. Anda belum faham apa jadi mukanya bila bengkak dengan steroid. Anda belum faham lagi makan kat hospital tu memang tak lalu pun abang akak sekalian. Mungkin you dah lebih teruk pada saya, tapi kita kongsi cerita ni demi untuk masyarakat yang belum kena lagi. Yang kena jangan putus asa. Hari Sabtu ni, kan saya kata hari Sabtu ni saya nak cerita apa yang you boleh buat secara berani, yakin, dengan izin Allah. Saya ulang, yakin, berani, kena yakin. Sebab apa? Saya cuma cerita makanan biasa, cuma kena disiplin, dan you kena sanggup puasa sikit-sikit, takkan tak boleh kan? Benda yang saya suruh buat ni benda yang boleh buat dan boleh kita maintain pun. Bukan buat seminggu lepas tu dah terketar-ketar nak kena pergi balik kepada gaya hidup yang lama. Memang you perlu buat apa yang saya cerita ni. Bahkan siapa yang belum sakit kanser, kalau sudi lagi bagus. You untung lebih. Saya jealous lah pada you. Sebab you tak kena, you dah belajar. Tak ke you untung pada I, betul tak? I sebab dah teruk. Ataupun kawan-kawan kita yang nak join hari Sabtu ni, memang mereka dah ada bermasalah. Tapi saya cadangkan, cuba share kepada kawan, suruh datang hari Sabtu ni pukul 10 pagi melalui online. Register dahulu, kita Zoom.
InsyaAllah very clear. Saya tengok kali pertama saya buat diabetes, goodbye diabetes tu, dia very clear. Tak banyak orang komplain tentang teknologinya bagus. Cuma ada orang komplain, lepas pada tu dia nak tanya siapa pula. InsyaAllah kali ni saya bagi tahu pada admin saya, lepas pada program tu kalau nak tanya soalan biasa-biasa, selalunya orang yang dengar lecture I dah faham. So dia tolong jawab kepada makcik-makcik yang kurang faham tu. Akak-akak jangan risau. Ramai orang bantu you, kita support. Tapi kalau tak boleh juga, admin saya akan hantar soalan tu kepada saya tolong jawab. Kenapa saya tak masuk ke dalam program group you lagi dah? Macam dulu-dulu saya masuk. Sekarang dah ada beribu orang. Kalau saya masuk, saya tak boleh buat kerja lain. Dan soalan-soalan tu sebenarnya soalan yang senang. Contoh, ni makcik nak ambil garam ni 1 calik ke 2 calik ni? Saya dah cerita tadi 2 calik, tapi dia tanya lagi. Okey, makcik ni nak makan garam ni sebelum ayak ke lepas ayak? Sudah. Saya cerita dah tadi kan, sebelum calik tu mesti sebelum minum kan? Dia tanya lagi. Jadi bukan saya marah, tapi saya nak anda faham, kalau saya tak jawab dalam WhatsApp group tu, bukan saya tak mau jawab. Sebab saya nak buat lecture macam ni lagi. Jadi kalau saya jawab soalan-soalan yang begitu orang biasa boleh jawab, maksudnya orang yang dah attend program I, kita banyak merugikan masa. Faham? Tapi janganlah mengajuk. Kita ni kan kena faham sama faham. Okey? Jadi dalam lecture saya hari Sabtu ni, saya bagi bukan takat galik. Sikit-sikit ni kita bagi sampai berapa belas jenis yang you tak larat nak pilih pun. Jadi you rupa-rupanya sangkakan susah nak ikut diet D&D, rupanya senang aja. Cuma nak mau dengan tak mau aja. Betul tak? Chamomile tea bagus, yes. Tapi green tea lagi bagus untuk tujuan kanser, okey? Cuka apple boleh untuk you punya gastrik tu, cuba dulu dengan apple cider vinegar. Very good. Okey, beli yang ada dengan with the mother. Dia mesti tulis kat situ dengan ibunya sekali. Jangan beli yang filtered punya. Faham ya? Alright, please join me on Saturday. Ajak kawan yang ramai lagi, tolong hebahkan satu dunia. Tak apa, tak payah malu, hebah aja. Bukan kita mengumpat orang pun kan, kita cerita benda yang insya-Allah okey. Prostate cancer ke, breast cancer ke, colorectal cancer, dia punya prinsip sama aja. Nanti saya cerita pada hari Sabtu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aja, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.